اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sahabat handai, rakan taulan, adik-beradik yang jauh dan dekat. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam siri kuliah Asas Tauhid bagi siri yang seterusnya. Jadi pertama sekali, seperti biasa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita berada pada kuliah pada pagi ini, semata-mata kita nak membincangkan, bermuzakarah, maksudnya berkongsi ilmu atau informasi berkenaan dengan cara-cara kita nak mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan untuk mengenal Allah serta tidak akan mensyirik akan Allah. Itu tujuan perjumpaan kita pada pagi ini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat hormati sekalian. Sekarang ni kita bersyukur kepada Allah kerana kita semua ni dah Islam. Kita dah Islam. Kita lahir-lahir Islam, atau kita berketurunan Islam, atau kita ada yang baru memeluk Islam. Tapi kita bersyukur bila disebut kita sebagai seorang Islam, menunjukkan Allah Ta'ala tu berkenan pada kita. Allah telah memilih kita untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah di hari akhirat. Sebab biasanya yang akan diterima oleh Allah hanyalah orang Islam. Ad-dinu Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Dan kita harap yang mendengar pada pagi ni semua orang Islam lah. Maksudnya itu kita bersyukur untuk kali pertama. Jadi sekarang ni bila kita sebut kita orang Islam, kita seperti biasalah, kita mengamalkan semua syariat Islam. Kita mengucap, kita bersolat, berpuasa, zakat, haji, macam biasa kita buat. Kita bersyukur kepada Allah. Maksudnya sebab orang bukan Islam, dia tak buat semua ni. Ni maksudnya buat. Bila buat, kita syukur, terima kasih kepada Allah. Kerana Allah yang memilih kita sebenarnya. Tanpa taufik dan hidayah Allah, kita tak dapat jadi orang Islam. Kita tengok macam mana berlaku pada bapa saudara Rasulullah, Abu Talib, yang sangat membela Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjuangan Nabi. Dialah, Abu Talib lah, sebagai pembela, penyelamat Nabi daripada serangan kaum Quraisy. Tapi dia tak Islam. Maka ketika saat kematian Abu Talib nak meninggal dunia, Rasulullah cuba nak Islamkan beliau, pak saudara yang dia sayang ni, tapi Allah Ta'ala tak izin. Jadi akhirnya dalam keadaan tidak Islam. Jadi sebab apa Allah tak pilih Abu Talib dan Allah pilih kita? Jadi pertama sekali, dalam bab yang mudah begitu, kita kena bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Itu yang pertama. Maksudnya begitu. Baik. Sekarang ni pada pagi ini kita nak lihat, setelah Allah pilih kita sebagai orang Islam yang mengamalkan semua syariat Islam dengan baik, kita tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal puasa dan sebagainya kita buat. Kita nak tengok pula, ada tak rezeki kita Allah pilih
untuk kita kenal dia. Kenal Allah itu. Ni pilihan kedua. Kan? Islam itu satu bab lah. Maksudnya kita sudah Islam tapi belum beriman. Ketika orang-orang ada kisah baru memeluk Islam, dia kata kami orang beriman. Allah kata belum, kamu hanya Islam, belum beriman. Jadi kita tengoklah rezeki nasib kita. Adakah Allah nak memilih kita sebagai seorang yang beriman, iaitu maksudnya orang yang diberi taufik hidayah untuk mengenali Allah tu sendiri. Ini bab kedua. Kita nak tengok ada tak bahagian kita dekat sini. Kita harap semua ada lah. Kan? Bila kita berada di kuliah macam ni, dah kita nampak dah, maksudnya Allah dah pilih kita. Kalau tak pilih kita, kita tak ada berada malih pada pagi ni. Maksudnya begitu, sebab Allah mahu, Allah nak kita tahu tentang diri dia. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita bersyukur kepada Allah dalam apa saja. Dalam keadaan kita berada, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas taufik hidayah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita macam mana keadaan kita pun, kita jangan sesekali menduakan Allah, mensyirikkan Allah, jangan. Dosa yang tidak diampun. Maksudnya bukan Allah tak boleh ampun, tapi dia memang tak boleh dia tak mampun. Bukan dia tak mampun, tapi dia tak boleh diampun. Sebab dosa syirik ini dosa menduakan Allah, mencabar zat ketuhanan. Itu tak boleh. Maksudnya contoh dosa syirik. Kita sekarang amalan kita bermula di mulut. Lepas tu sampai ke akal fikiran dan hati. Kita ini satu ukuran paling mudah untuk kita faham apa tu syirik. Jika sekadar di mulut kita memuji seseorang, kita kata bagus engkau, pandai engkau, tahniah atas kejayaan, tak apa, tak ada masalah, sekadar di mulut. Memang itu jadi adat orang Melayu kan, bagi penghargaan sekadar di mulut. Dan kita bila sampai ke fikiran, kita kena jaga. Kita fikir dia berjaya tu atas izin siapa? Izin Allah, kan? Dia cemerlang tu atas taufik hidayah, atas izin siapa? Izin Allah. Fikiran dah mula kena tukar. Maksudnya begitu. Tadi kita ucap tahniah berjaya, tahniah dapat cemerlang, kan? Contoh macam anak-anak baru berjaya SPM baru ni lah. Tak apa. Maksudnya itu adat kita sekadar menghargai penghargaan kepada cikgu. Terima kasih cikgu mengajar anak saya. Itu sepatutnya kita buat sebagai, kita kata, berbudi bahasa. Tapi bila sampai ke fikiran, kita kata sebenarnya jangan cakap pada cikgu, ini semua izin Allah cikgu asbab. Nanti dia kecil hati pula. Tak apalah kalau cikgu tu faham, tak apa, kan? Maksudnya kita kata tahniah cikgu kat situ. Tapi dalam fikiran kita kena dah tukar dah, tiun dah. Sebenarnya berjaya ni kerana izin Allah. Kerana Allah asbab. Anak saya ni rajin belajar, asbab pergi tuition, asbab ikut jadual belajar yang betul. Itu kerja apa? Kerja akal fikiran, kan? Habis kerja hati, bila kita dalam apa saja yang datang kepada kita puji makhluk di mulut sekadar zahir, boleh, memang itu disuruh lah. Masa ucap tahniah, tapi jangan sampai pujian tu masuk ke hati. Jadi macam taksub pula. Contohlah macam setengah orang, dia minat seseorang lah, sebagai ahli sukan ke, artis ke, dia minat lah maksudnya. Tapi bila kata orang tu nak macam orang kata nak beraksi di padang lah, nak main bola ke, dia sedia depan TV lah. Dia apa? Ini mesti tengok ni. Sebab apa? Saya minat betul lah. Minat betul tokoh ni. Kalau tak tengok, rasa galat. Hati dia ni dah melekat tu. Itu jangan. Sebab apa? Kalau dah minat sampai macam tu, dia melibatkan hati, dia ada masalah dari segi akidah kita. Katakan dia pula skor gol. Allah, dia kata, aku dah kata pemain ni kalau main mesti golnya. Dia dah macam taksub. Itu ada masalah dari segi hati. Sebenarnya kita cakap di mulut, gol bagus, dia memang pandai mulut, tapi sampai hati, kalau Allah tak izin tak gol. Kalau Allah tak izin tak gol, kan?
Maksudnya begitu. Jadi semua atas izin Allah. Nak kalah, nak menang, nak gol, tak gol, nak kena palang, semua atas kehendak Allah. Itu hati kita. Tapi pada zahir kita bercakap lah. Macam mana kita biasa bercakap. Itu yang kadang-kadang kita kata, benda-benda macam ni, kadang-kadang kita tak perasan. Kita buat satu kesalahan yang mencacatkan keyakinan kita kepada Allah. Orang kata boleh merosakkan akidah kita. Jadi benda ni nampak macam mudah. Tetapi kita kata ini banyak orang buat. Hari-hari orang buat. Tu belum artis lagi, kata artis datang ke satu tempat. Dululah masa zaman belum PKP, semua orang rumun nak salam, nak ambil gambar, selfie, apa minat sangat jadi kenangan. Seolah-olah artis itu memukau hati dan perasaan dia. Sampai taksub begitu, sampai naik atas pentas, macam-macam kita tengok dulu berlaku. Ini kita tak nak lah. Kalau hati dah jadi macam tu, dah jadi taksub, itu memang jelas boleh terlibat dengan syirik khafi. Jadi ini kita takut. Sebab tu kita untuk perbincangan kita kuliah tauhid ni, tuan-tuan dan perempuan, kita nak betulkan balik benda tu. Nak betulkan balik sama ada diri kita, diri anak-anak kita, dari kawan-kawan masyarakat kita kena betulkan balik. Maksudnya, apa? Allah Ta'ala sekarang, dia hamparkan segala kudrat iradat dia ni di seluruh alam ni, semua kuasa dia, kudrat iradat dia. Tanpa tempuh kuasa Allah, satu benda pun tak boleh jadi ada. Tak boleh wujud. Ni duk nampak ni segala-galanya kita tengok. Apa kita tengok? Macam-macam lah. Tengok bulan, bintang, matahari, siang, malam, pokok, kayu, buah-buahan, kenderaan, teknologi. Kita tengok ni, semua tu adalah atas izin Allah. Tempuh kuasa Allah, kudrat iradat dia. Tapi kadang-kadang Allah dah bentang segala-galanya. Tapi macam mana penerimaan hati kita? Kadang-kadang tak sampai ke hati. Tak sampai ke hati. Yang kita bimbang, dia puji makhluk, dia kata makhluk bagus, tak sampai ke hati, okey lah. Tapi sakut kebesaran makhluk tu masuk dalam hati dia, sepatutnya masuk kebesaran Allah. Allah dah bentangkan segala ciptaan dia, kejadian dia, kudrat iradat dia dibentang pada kita. Patutnya kebesaran Allah yang masuk, kan? Makhluk tu sekadar asbab, tapi tak, terbalik. Dia suka pada makhluk, akhirnya kebesaran makhluk masuk sampai dia tak peduli lah apa pun, yang penting aku minat ni, aku yakin ni. Jadi itu masalah segi akidah. Yang tu kita tak mau. Kita sekarang kerja kita, apa kita nak buat ialah kita nak mengeluarkan balik kebesaran makhluk sikit sebanyak yang ada dalam hati kita. Akhirnya bila dia kosong, Allah akan campakkan kebesaran dia. Itu yang matlamat kita nak muzakarah. Macam mana kita nak buat? Sebab tu kita nak muzakarah secara kuliah asas tauhid. Saya akan tunjukkan, sambung balik siri minggu lepas tentang tanda beza, supaya tuan-tuan semua dapat faham apa tujuan kita berjumpa pada setiap pagi Ahad. Semata-mata nak membetulkan balik iktikad, pegangan hati kita, supaya dengan Allah tu clear lah, dengan Allah tu bagus. Maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian dan saya muliakan, pertama sekali saya nak sentuh balik tentang sambungan tanda beza minggu lepas. Saya harap yang ada pada hari ini, yang ada pada minggu lepas. Tapi kalau yang baru mengikuti, tak apa. Tuan-tuan lihat tayang kita punya kuliah asas ini. Lepas tu tuan-tuan rujuklah kepada rakaman video-video sebelum. Sebab yang ni saya nak masuk dekat tanda beza sifat kedua makhluk. Jadi tuan-tuan dan perempuan saya hormati sekalian, jadi kita tengok pertama sekali pada minggu lepas saya ulang sifat pertama makhluk, dia bertepi. Bertepi ni macam ni lah. Saya tunjuk kotak ni, dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiap makhluk ada 6 tepi, 6 sempadan, 6 jihad 6. Bila dia bertepi, dia ada 6 sepadan. Tubuh dia ada had, ada hingga, ada saiz. Maksudnya ni besar ni lah kotak ni. Kalau kata
Almari dia besar lagi. Tu saiz dia. Dia ada 6 tepi ke? Atas almari, bawah almari, kiri almari, kanan almari, depan belakang almari, depan almari. 6. Jadi makhluk pertama, sifat pertama makhluk dia bertepi, ada 6 tepi, maka dia ada had, ada hingga. Sepadan dia tu ada had, ada hingga. Macam saya kata, saya 5 kaki 2 inci, atas saya, bawah saya tapak kaki, atas saya kepala, kiri belah tangan, dada kiri, kanan, depan, belakang. Dada dan belakang. Jadi 6 tepi. Kenapa saya sebut 6 tepi? Sebab nak bagi faham. Sifat makhluk ni kita kena kenal betul-betul. Sebelum kita kenal Allah, kita kena kenal makhluk. Dan Allah pun suruh kita berfikir tentang kejadian aku. Jangan fikir zat. Jadi kita kena pegang dalil ini betul-betul. Sepanjang masa selagi kita nak kenal Allah. Kita berfikir hanya kejadian Allah. Jadi ini kejadian Allah. Fikirlah macam mana pun. Nak tertungi terbalik ke apa. Tak ada salah pun. Fikir. Dia bertepi. Dia 6 tepi. Ada had, dia hingga. Kalau kata, dan saya pun dah terangkan 4 jenis makhluk, iaitu jirim. Jirim tu macam benda besar, boleh pegang, boleh rasa, macam bangunan, bulan, bumi, bintang, matahari. Benda jisim macam angin, cahaya. Dan jauhar macam COVID-19, kuman, sel, virus, enzim, vitamin, positif, charge positif, negatif, kutub utara, selatan, magnet, dan jauhar pirik, malaikat jin. Jadi makhluk Allah ni, daripada nisbah dia besar ni, jirim, isim, johar pirit. Daripada nyata, besar kepada seni. Dan, kena ingat, 4 jenis makhluk itu, dia ada 2 sifat. Sekarang ni kita duduk sifat pertama. Dia bertepi. Bertepi, ingat? Macam tadi bertepi. Okey, bila bertepi, dia ada 6 tepi dan ada had hingga. Dia menempat. Dia mengambil lapang sekadar zat. Ini kena ingat. Sifat pertama makhluk, orang kata apa, antara ciri-ciri dia, bertepi, ada 6 tepi, ada had hingga. Dia menempat, mengambil lapang. Mengambil lapang di luar, mengambil lapang di dalam, mengambil lapang di kiri, mengambil lapang di kanan, mengambil lapang di depan, mengambil lapang di belakang, mengambil lapang di atas, mengambil lapang di bawah. Itu kena faham baik-baik. Kan? Makhluk ni dia bertepi, dia mengambil lapang. Bila dia mengambil lapang, dia boleh berada di dalam dan di luar sesuatu. Maksudnya mengambil tempat lah. Dia mengambil lapang, dia boleh berada di dalam dan di luar sesuatu. Tak kisah. Bila sebut makhluk ni, macam saya hurai siri seterusnya, macam makan nangka, angin masuk badan, itu macam-macam, antibiotik masuk dalam badan, dia matikan kuman. Dia mengambil lapang di dalam, di luar, mengambil ruang lah, mengambil lapang sekadar zat. Itu sifat makhluk pertama. Bila dia dah bertepi, dia ada had hingga, dia mengambil lapang. Dan bila mengambil lapang, macam saya cerita air sungai, mengalir cantik, letak batu, air tu lompat. Kenapa? Batu tu dah mengambil lapang. Tempat air dia lalu, dia pergi duduk. Jadi angkat batu, elok balik. Jadi tuan-tuan kena bayangkan begitu. Kemudian tuan-tuan kena kaitkan macam mana bumi, bulan mengambil lapang di angkasa, di atmosfera bumi. Di situ dia mengambil lapang. Di situ. Bumi, bulan tak melekat dengan gunung di bumi. Gunung Everest ke dulu melekat. Jatuh pula melekat tu, naik balik, melekat balik, tak. Dia mengambil lapang di atas satu, orang panggil, putaran dia, orbit dia. Matahari mengambil lapang di orbit dia. Jadi, itu cara mengambil lapang. Itu bagaimana makhluk jenis jirim mengambil lapang. Macam mana makhluk jenis jisim mengambil lapang. Macam angin cahaya. Macam saya ceritalah. 3 rumah tengah kena terbang bumbung, angin pukul. Dia lalu kat situ. Atau di Kelantan, Terengganu, bulan akhir tahun, November, Mac, berlaku musim tengkujuh. Bila musim tengkujuh, angin monsun timur laut bertiup, biasanya banjir lah. Waktu tu musim banjir, orang panggil. Orang Kelantan, Terengganu dah tahu. Jadi dia akan datang waktu tu. Sebab apa? Allah dah tetapkan dia punya bahagian dia. Engkau datang ke Kelantan, Terengganu waktu tu. Jadi akhirnya dia buat hujan, turun, banjir. Macam kalau kata bukan bulan tu, dia tak ada. Sebab tu
Macam mana cara dia mengambil lapang? Itulah. Dia mengambil lapang di satu tempat ikut masa yang Allah tentukan. Tu kena faham ni. Kena faham Yang ketiga, jauhan. Macam mana kuman mengambil lapang? Macam virus lah, COVID-19 ke, vaksin ke, yang suntik dalam masuk dalam badan. Macam antibiotik. Kena pergi doktor kata sakit, tak boleh keluar, paru-paru berkuman. Ada kuman pula dalam paru-paru. Lagi tak, kuman tu tak mati, tak boleh balik, tak boleh keluar. Paru berkuman. Sebelum ni tak ada pula. Tu dia kuman mengambil lapang dalam paru-paru. Jadi kita kena bayangkan benda ni. Macam mana makhluk mengambil lapang. Kemudian macam mana malaikat mengambil lapang. Di kiri kanan kita ada 2 malaikat yang menjaga kita, roket dan atik. Dan ada malaikat lain lagi, Jibril alaihissalam, malaikat maut. Malaikat Israel nak ambil nyawa, dia datang dekat-dekat orang nak nazar, dia nak tarik nyawa. Sebelum ni dia tak datang, dia jauh. Bila dia sampai masa, dia datang dekat menghampiri, nak cabut nyawa, nak buat. Maksudnya, jadi kita kan kena bayangkan makhluk ini sampai macam tu. Maksudnya berfikir tentang kejadian aku dan jangan berfikir tentang zat. Zat Allah tu tak mau fikir. Kejadian. Jadi jadi saya nak kita sama-sama, bukan saya pun dan tuan-tuan sama, kena berfikir tentang kejadian Allah ni bagi jirim, jisim, johar pirib. Kena fikir betul-betul. Okey, tu sifat pertama. Dan sebelum kita masuk sifat kedua, kita tanya, ada tak makhluk yang tak menempat? Dia tak ada tempat. Hidup dia ada di alam tapi tak ada tempat. Salah, tak ada lah. Bila sebut dia alam tu dah tempat. Kan? Alam dah tempat. Jadi dia mesti menempat. Sama ada di alam ghaib, macam malaikat, jin, manusia, alam nyata. Alam nampak lah. Kan? Maksudnya begitu. Jadi itu masing-masing punya bahagian. Ada tak makhluk, saya tanya sekali lagi, makhluk yang dia tidak mengambil lapang, mengambil tempat sepanjang hidup dia? Jawapannya tidak ada. Semua mengambil tempat masing-masing. Jadi semua mengambil lapang sekadar zat. Okey. Baik. Bila mengambil lapang sekadar zat, kenapa dia mengambil, saya tanya lagi, kenapa dia mengambil lapang sekadar zat? Jawab dia begini, kerana dia bertepi. Kenapa makhluk mengambil lapang sekadar zat ikut saiz dia? Kerana makhluk tu sifat pertama dia bertepi. Kalau dia tak bertepi, dia tak mengambil lapang. Dia tak boleh mengambil lapang. Contoh, saya kata benda ni ada kat tengah saya. Ada tak? Kau tak jago? Ada. Macam cikgu kata ada. Ni nampak 6 tepi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kat saya. Sebab apa saya nampak 6 tepi? Lepas tu katakan orang ambil tak tempat lain. Mana kotak tu? Dia tak ada. Kenapa kata tak ada? Saya tak nampak 6 tepi dia. Mana 6 tepi dia? Tak nampak. Jadi bila tak nampak, saya kata tak ada. Kan? Lepas tu bila orang letak balik, ada tak? Oh ada ni, ada orang nak bagi balik lah. Macam mana kata ada? Sebab saya nampak 6 tepi dia. Jadi nak menentukan benda tu ada atau tiada bergantung pada 6 tepi itu. Ni tentu kena dengar baik-baik. nak mendeklarkan, nak mengesahkan bahawa dia ada ke tak ada, kena tengok 6 tepi dia ada tak. Kalau 6 tepi dia ada, okey, ada. Kalau 6 tepi dia tak ada di sini, ada di tempat lain. Di tempat lain lah. Tapi dekat saya tak ada lagi dah. Jadi bila dia berada di sini, kan, dan kita kata di sini menunjukkan memang dia sifat makhluk. Betul lah. Okey, sekarang ni berjenis jirim, angin cahaya. Dia kata awak panas bilik ni, kipas pun tak ada, aircon pun tak ada, kan. Misalnya panas lah. Bila duduk di luar, kat luar rumah, sejuk. Sebab angin duk pukul. Ada 6 tepi dia tu datang kat kita, duk lalu, duk tiup kan, daripada bukit turun. Sejuk lah. Ada 6 tepi dia. Ada angin kat situ. Kita kata ada angin di luar, di dalam rumah tak ada angin. Katakan kipas pun tak buka, aircon pun tak buka. Sebab apa? Kita mengisytiharkan begitu sebab kita tak nampak dalam tepi dia. Mungkin walaupun kita tak nampak angin tu, tapi kita nampak dengan akal fikiran bahawa bila rasa panas tak ada angin lah.
takkan yang tubuh kita tak tahu kan. Tak ada angin. Sebab apa? 6 tepi tak ada. Bila ditiup, sejuknya duduk luar seronok. Ada angin tiup. Jadi nampak pokok-pokok daun-daun bergoyang. Ada angin lah tu. Dia duduk lalu situ. 6 tepi dia. Cuma kita tak nampak. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam penerangan siri dulu. Kan? Okey, itu angin. Cahaya pun sama. Duduk waktu siang cerah, malam gelap. Bila malam tak buka lampu, gelap kenapa? Cahaya dia tak ada. Dia pergi ke bumi sebelah sana. Bila siang dia datang balik. Nampak tepi dia. Dia mengambil lapang di situ. Kita dia ada. Yang ketiga jauhar, benda seni, sel, virus, vitamin. Makan vitamin bagi apa? Bagi kuat gigi, bagi sihat. Multivitamin, macam-macam vitamin ada. Macam-macam A, B, macam doktor dah, pakar-pakar farmasi dah cipta kan, jadi kita guna. Maksudnya begitu. Kita kata apa? Vitamin. Yang kita kata apa? Dia sihat. Apa ni? Dia asbab lah. Kita makan, kita rasa seronok. Itu makhluk jenis jauhar. Kan? Kalau tak makan, rasa letih. Macam setengah orang makan ubat tradisional, dia kata makan, sihat. Ubat rasa letih. Yang keempat, macam mana malaikat mengambil lapang? Di kiri kanan kita ada 2 malaikat. Dia bertepi di situ. Baik. Sifat pertama kedua makhluk, bila dia bertepi, dia tidak boleh menerima 2 kelakuan dalam satu masa. Ini kena ingat, kena dengar dengan berhati-hati. Tidak menerima 2 kelakuan satu masa. Apakah 2 kelakuan itu? Pertama sekali, ada. Lawannya tiada. Itu 2 kelakuan. Tengok ada, lawannya tiada. Okey. Cikgu bagi kotak tu ada? Okey. Bagi tak ada? Okey. Bagi ada? Okey. Bagi tak ada? Okey. Macam mana saya boleh kata kotak ni ada? Sebab saya nampak 6 tepi dia. 6 tepi dia ada pada saya. Macam mana kita tak ada? Saya tak nampak dalam tepi dia. Okey, cikgu buat bagi kotak ni ada dengan tiada dalam saat yang sama. Atas tangan cikgu ni, cuba bagi ada tak ada dalam masa yang sama. Tak boleh. Ni ada, ni tiada. Buat bagi ada tak ada dalam masa yang sama. Tak boleh. Dia tidak boleh menerima 2 kelakuan, ada tak ada tu 2 kelakuan lah, dalam satu masa. Kenapa Sebab tubuh dia bertepi. Dia tak boleh terima benda tu. Dia tak boleh terima benda tu dalam satu masa kalau tubuh dia bertepi. Kalau nak bagi dia ada. Tapi tak ada tempat lain. Kalau tempat lain dia tak ada kat sini. Itu bukan menerima 2 kelakuan satu masa. Itu dia menerima 1 kelakuan dalam satu masa. Terima ada, terima tiada. Tapi kalau nak bagi dia ada tak ada satu masa, tak boleh. Dia tak boleh terima sebab tubuh dia bertepi. Boleh faham? Tuan-tuan kena cuba faham benda ni. Tuan-tuan kena ingat kena ulang kaji balik, perhati betul-betul apa yang saya cakap. InsyaAllah dengan izin Allah tuan-tuan akan faham. Okey, saya ulang balik. Sifat makhluk kedua, dia tidak boleh menerima 2 kelakuan satu masa. Saya ambil contoh yang mudah dulu, iaitu ada, lawannya tiada. Ada dan tiada itu 2 kelakuan yang berlaku atas makhluk. Kan? Kita boleh terima ada, kita boleh menerima tiada, tapi kita tak boleh terima 2 kelakuan dalam satu masa. Maksudnya saya nak bagi benda tu ada dengan tiada atas tangan saya, tak boleh. Ni ada, ni tiada, buat bagi ada tak ada, tak boleh. Kenapa? Sebab tubuh dia bertepi. Sekarang baru kita faham. Bila tubuh bertepi, dia tidak boleh menerima 2 kelakuan satu masa. Dia menerima salah satu saja. Sama ada atau tiada. Baik, sekarang ada. Pada mata zahir, tuan-tuan nampak saya yang bagi ada benda ni. Tahu? Contohlah, saya kata buah-buahan ke saya letak dalam tangan saya. Okey, tak apalah, benda ni lah. Ada. Nampak zahir saya bagi ada. Tak ada. Saya yang mentiadakan dia. Saya ni ada kuasa ke untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu? Saya ni makhluk yang tiada berdaya, tiada upaya. Bila saya makhluk yang tiada berdaya, tiada upaya,
Macam mana saya nak mengadakan satu, mentiadakan suatu? Betul tak? Sekarang ni, pada mata zahir, tuan-tuan nampak saya lah duk bagi ada kotak ni. Saya lah nak bagi tak ada kotak ni. Tapi, pada hakikat dia, pada pemikiran kita, kita dah kena faham dah. Yang duk mengadakan sesuatu, yang mentiadakan satu ialah Allah. Kan? Sebab Allah yang ada kuasa untuk mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Bukannya makhluk. Habis saya duk buat ni, asbab. Asbab saja. Allah mengizinkan tangan saya angkat kotak. Allah mengizinkan tangan saya simpan kotak. Sebenarnya Allah yang mengadakan benda ni di depan saya. Tapi tuan-tuan tak nampak. Saya pun tak nampak kata Allah duk buat. Yang nampak saya yang buat. Makhluk buat. Kan? Sebenarnya hakikat dia Allah yang mentakdirkan dia ada. Allah mentakdirkan dia tiada. Macam tu. Sebab tu tadi bila kita ucap tahniah pada orang kerana berjaya, pada zahir tahniah kau berjaya, alhamdulillah kau berjaya, kan? Pada mulut, tapi berfikirannya kalau Allah tak izin maka tak dapat apa yang dikatakan kejayaan itu. Kalau Allah tak kehendak, bukan kerana kuasa kudrat irada Allah, tak jadi dia macam tu. Tak berjaya dia. Macam tu. Kan? Sebab tu, kita kalau nak kenal Allah, kita kena kenal makhluk dulu. Kena selok-belok ilmu tauhid, macam mana tanda beza, supaya bila kita tengok saja apa yang ada pada makhluk, kita dah terfikir dah. Itu semua hak milik Allah yang Allah letak, Allah pinjamkan. Selama ni kita tak terfikir macam ni. Sebab apa? Kita mungkin tak melalui pembelajaran ilmu tauhid, melalui belajar tanda beza. Baiklah tuan-tuan, saya sambung balik. Masa pun dah tengah jam, lagi setengah jam. Okey tuan-tuan tengok saya sekarang berada di sifat kedua makhluk. Sifat kedua makhluk ni maksud dia iaitu makhluk bila dia tidak boleh menerima dua kelakuan dalam satu masa. Saya ambil contoh yang awal mudah, iaitu sifat ada dan tiada. Jadi maksudnya sifat ada, dia boleh terima, tiada dia boleh terima. Tapi dia tak boleh terima ada tak ada satu masa sebab dia bertepi. Tubuh dia bertepi. Ingat perkataan bertepi. Okey, kesimpulannya makhluk tubuhnya bertepi. Ingat tu, tubuhnya bertepi. Maksudnya begitu. Nanti kita akan jelaskan lagi bila tuan-tuan faham makhluk ni tubuh dia bertepi. Senang lah. Kita nak cerita yang lebih lanjut. Bila bertepi, dia tidak boleh terima dua kelakuan satu masa. Tu ingat dulu. Faham dulu, ambil faham kat fikiran. Bila makhluk ni bertepi, dia tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Maksudnya di sini, contohlah, macam tadi kotak tadi bertepi, dia tak terima, dia tak ada semasa. Maksudnya begitu. Okey. Kemudian kita pergi bila makhluk lah. Katakan apa dia makhluk jirim. Maksudnya begitu. Jisim, macam angin cahaya, jauhar, kuman, jauhar pirit. Dia semua bertepi tu. Tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Sekarang mungkin dalam paru-paru kita berkuman, ada kuman. Ada kuman. Bila doktor masuk antibiotik, rawat, kuman tu mati. Akhirnya, dia tak ada. Bila dia tak ada, maksudnya dia dah mati, kita katakan dia tak ada. Tadi dia ada. Dia tak boleh terima hidup mati satu masa. Tak boleh. Macam kita lah, saya sekarang tengah hidup. Kan? Ni katakan hidup mati. Sekarang saya, kalau katakan sekarang saya sedang hidup, saya tak menerima mati. Ini contoh kedua. Contoh kedua, tadi ada tak ada contoh pertama. Contoh kedua, hidup melawan dia mati. Okey, sekarang ni kita sedang hidup. Ni katakan ni hidup lah kanan, mati kiri. Bila kita hidup, kullu nafsin za'iqatul maut, siap hidup pasti mati. Cuma mati tu tak sampai pada kita lagi lah. Kita mesti mati. Tak ada orang yang hidup tak pernah mati, tak ada. Dia bukan dia tak akan mati, tak ada. Dia akan mati tapi masa belum sampai. Hidup lawan mati.
Bila macam mana tuan-tuan nak sakan saya hidup? Tuan-tuan nampak 6 tepi saya duduk bercakap. Oh, Cikgu Hashim duduk bercakap. Tu 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia hidup. Oh, kan? Hidup. Kan? Lepas tu dia Cikgu Hashim hidup. Tiba-tiba dengan ajal saya meninggal dunia. Lepas tu orang beritahu Cikgu Hashim telah meninggal dunia. Oh, mati lah. Macam mana orang tu cakap bila Cikgu Hashim mati? Apa bukti dia? Dia punya 6 tepi dia dah kerah kaku. Dia tepi dia tu dia tak macam orang lagi dah. Dia jadi mayat. Tu kami kata dia mati tu. Buat report polis dan sebagainya. Oh, mati lah. Bila saya mati, saya tak hidup. Bila saya hidup, saya tak dikatakan mati. Macam tadilah. Bila benda ni ada sini, dia tak dikatakan tiada. Bila dia tiada, dia tidak dikatakan ada di sini. Ni katakan ni ada di sini. Dia tak ada tempat lain. Bila dia ada tempat lain, dia tiada dikatakan di sini. Dia kan makhluk yang bertepi, dia tidak boleh menerima dua kelakuan dalam satu masa di satu tempat. Tak boleh. Contohnya macam sekarang saya hidup. Kan? Saya terima hidup dalam keadaan 6 tepi di sini lah sekarang di depan tuan-tuan hidup. Kan? Kalau katakan Allah tak ada mati, mati lah. Maka saya menerima mati. Saya tak terima hidup lagi. Saya tidak boleh menerima hidup mati satu masa. Tidak boleh. Katakan Cikgu Hashim sekarang ni dia macam mana? Hidup? Masih hidup. Alhamdulillah panjang umur. Cikgu Hashim dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah mati. Cikgu Hashim macam mana? Dia hidup dengan mati. Hidup tidak mati. Dia hidup dengan mati sekali. Dia sedang hidup dengan sedang mati. Kau ni biar betul. Akak tak boleh terima kau cakap ni pelik. Mana ada makhluk Allah cipta dalam keadaan menerima dua kelakuan satu masa. Mana ada? Tak ada. Allah cipta makhluk dalam keadaan salah satu-satu. Bukannya terima makhluk boleh menerima dua kelakuan satu masa. Tak ada. Salah satu. Sekarang macam ni katakan. Ni hidup, ni mati. Sekarang saya terima hidup. Okey, katakan saya buat contoh. Hidup saya 70 kilo, mati saya 70 kilogram. Timbang sama berat lah. Kan? Maksudnya, jadi kalau hidup jadi sendiri, mati pun kan jadi sendiri. Ini logik punya. Kalau hidup bukan Allah yang cipta, dia jadi dengan sendiri, semula jadi ke apa, mesti berebut antara hidup dengan mati. Dia berebut, dia berlawan. Aku nak hidup, aku nak mati, aku nak hidup, aku nak mati. Tepi engkau. Akhirnya, jadi tak saya macam ni? Tak jadi. Kan? Sekarang saya duduk berat ke hidup. Bila sampai ajal mati, saya berat ke mati, saya tak hidup. Siapa punya kuasa ni duk tentukan saya hidup ke mati ke? Itulah dia kuasa Allah yang duduk kat kepala kita. Tuan-tuan kena faham. Sebab tu kita nak belajar ilmu tauhid, kena tengok Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak ikut Al-Quran, memang out, habis. Kalau dalam Quran tak ikut Al-Quran nak belajar tauhid, memang sesat. Apa Al-Quran cakap? Contoh yang selalu saya buat, Allah menurunkan hujan. Allah menyediakan malam dan siang. Allah menahan burung daripada jatuh ketika dia nak terbang. Maka benda tu di mata tak nampak. Hujan turun tak nampak kuasa Allah. Burung terbang tak nampak kuasa Allah. Siang malam tak nampak kuasa Allah. Tapi fikiran kita dah nampak. Dah kena bagi nampak. Macam tadi saya kata, fikiran ni mastermind dia dekat sini. Fikiran kita kena nampak dah bahawa bila hujan turun Allah yang buat. Bila burung terbang, Allah yang tahan pada jatuh. Allah menyediakan siang malam. Bila tuan-tuan nampak saya hidup, kan, tak mati, tuan-tuan kena siap dah bahawa Allah yang menghidupkan Cikgu Hashim. Allah yang bagi Cikgu hidup. Kalau tanpa izin Allah, tanpa kudrat iradat Allah, Cikgu Hashim tak boleh hidup macam ni. Mati. Allah Ta'ala yang bagi mati. Maksudnya Allah yang menghidupkan dan mematikan kamu. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dalam Quran dah cakap, Allah menghidupkan, matikan. Penyebab, asbab tu macam-macam lah. Penyebab macam-macam. Sakit tu lah, sakit ni lah, accident lah, apalah. Itu biasalah penyebab. Kalau tak ada penyebab, susah juga. Nanti kita semua marah malaikat maut. Engkau ni tarik nyawa, asyik tarik nyawa orang je. Orang duduk elok tarik nyawa. Bila Tuhan jadikan asbab, masa mati, itulah timpa pokok. Pokok boleh timpa, kereta datang, tak ada masa lain dia nak timpa. Dah sampai ajal dia. Nak jadikan penyebab mati. Kan? Maksudnya orang tak marah malaikat, orang marah pokok. Jadi macam itulah. Kan? Maksudnya begitu. Jadi sekarang saya hidup
Tuan-tuan kena nampak lah. Kita kena nampak bahawa Allah yang menghidupkan saya. Ni. Fikiran. Kena berfikir ke arah itu. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham macam ni, fikiran kita dah cantik, dah elok dah. Dengan Allah tu dah bagus. Kan? Contohnya, kita tengok lagi Al-Quran. Apa Tuhan cakap lagi? Oh, banyak. Kalau kita tadabbur mana Al-Quran, kita dapat banyak sumber. Kata Allah buat tu, Allah buat ni, Allah menghidupkan tanaman, menumbuhkan benda-benda pokok, menjadikan ternakan haiwan untuk sumber makanan kamu, minum susu, macam-macam kita tengok. Kalau kita tadabbur makna surah Al-Quran ni, kita dapat sumber yang macam-macam. Allah dah bagi tahu kepada kita dengan sangat jelas bahawa Allah buat semua tu. Kan? Jadi kita kena ambil faham dekat fikiran bahawa benda yang kita dah tengok tu dia bertepi. Bila dia bertepi, kita tahu dah. Bila tiap bertepi, dia sedang menerima salah satu-satu. Ada? Tiada? Ada? Tiada. Siapa mengadakan kotak ni? Allah. Habis saya angkat letak ni asbab. Cakap aku tu senang. Siapa yang menumbuhkan pokok? Allah. Habis petani tanam asbab. Siapa yang menjadikan buah tu segar manis? Allah. Habis baja yang terbaik tu asbab. Bukan susah pun nak mentauhidkan Allah ni. Tu betul saya kata dulu mula-mula sekali dalam siri pertama, kerana Allah asbab makhluk. Itu pegang dulu yang kerana asbab masa tempat tu dia sangat berguna untuk kita nak bincang yang seterusnya, kerana Allah asbab makhluk. Kan? Kita tengok orang kata apa, kapal terbang di udara, Allah yang menerbangkan. Asbab teknologi, enjin, angin. Kalau tak ada angin, kapal terbang tak boleh terbang. Kapal terbang tak boleh terbang di satu tempat yang ada hampa gas, tak ada gas tak boleh, tak ada udara dia tak boleh. Siapa nak lonjak dia? Mungkin dia boleh guna kuasa terbur, tapi nak lonjak ke atas tu kena ada udara. Udara siapa buat? Allah buat. Tapi kalau tak ada macam mana? Tak boleh. Pasal begitu Jadi kita tengok balik. Jadi kita masih lagi saya di dua sifat. Kita cakap benda ni sikit-sikit tak apa. Tapi tuan-tuan boleh faham, kita ulang balik. Baik. Pertama sekali, makhluk Allah yang kedua ni, dia tak boleh terima dua kelakuan satu masa. Contoh yang saya ambil tadi, ada dan tiada, hidup dan mati. Okey, kita nak sambung lagi penerangan hidup dan mati. Katakan tuan-tuan tengok saya ada, bila kata hidup saya ni, dia tak boleh terima hidup mati serentak. Tuan-tuan tengok saya hidup, mati hidup. Okey, berat sebelah. Katakan ni hidup, ni matilah. Okey, berat sebelah. Bila kata ayah saya yang dah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia mati. Dia tak hidup lagi. Tak ada siapa kata ayah saya hidup. Dia meninggal. Saya hidup. Jadi siapa yang memberatkan saya hidup? Allah. Siapa memberatkan ayah saya mati? Allah juga menentukan. Tu kata Allah kata menghidup mati. Tapi nampak tak kuasa Allah? Tak nampak. Saya tunjuk macam ni lah tuan-tuan. Sebagai contoh lah. Contoh mula. Contoh ni sebenarnya nak bagi faham benda ni Allah. Bukan saya, bukan siapa-siapa. Tapi sebagai contoh. Contohnya kain ni lembut. Katakan kain ni lembut. Kain baju saya pakai ni lembut. Kan? Jari saya pegang kain terasa lembut. Tapi bila mata saya tengok, tangan saya pegang, jari saya pegang kain. Dia tak nampak lembut tu. Tapi jari rasa lembut. Tapi lembut tu bukan boleh disentuh. Yang tersentuh ialah kain. Kain dengan jari saya pegang kain. Tak ada, di tengah-tengah tak ada diri lain. Diri dia jari dan kain. Tapi lembut tu apa? Lembut tu tempuh lembut. Dia tempuh lembut. Itulah kuasa Allah, tuan-tuan. Ni contoh pakai kepala otak. Bukan contoh Allah bagi faham. Yalah Allah bagi faham tu. Tapi nak sebab contoh guna otak yang sekarang, yang fikiran kasar ni, bahawa kuasa Allah ni sedang tempuh dengan kita. Tapi kita tak nampak mata kasar. Hujan turun, kita nampak hujan turun. Allah pokok-pokok tumbuh daripada tanah yang ditanam. Kita tak nampak kuasa Allah, tapi dia tempuh kuasa Allah dah. Kalau tak tempuh kuasa, dia tak boleh tumbuh. Kalau tak tempuh kuasa, tak boleh turun hujan. Kan? Tapi mata kasar tengok hujan tu terjadi daripada macam jadi proses alam. Itu mata kasar. Pokok tu tumbuh melalui benih. Ada sukatan dia setiap minggu berapa cm naik. Akhirnya sampai jadi pokok besar.
Maksud kita dah pasang kamera pun, kita rakam macam mana pembesaran pokok ini tanam, dia tak akan nampak kuasa Allah ni. Yang kata Allah menumbuhkan. Yang kita nampak macam makhluk tu tumbuh sendiri, berkuasa lah. Itu maksudnya yang kata tempuh tapi tak sentuh. Kuasa Allah ni dia tempuh dengan makhluk tapi dia tak sentuh. Kuasa Allah ni sebenarnya dia tempuh dengan makhluk tapi dia tak sentuh. Maksudnya hujan turun tanpa kuasa Allah tak jadi. Itu kita kena faham dekat fikiran. Dia tak akan jadi hujan tanpa izin Allah, tanpa kuasa jadi. Tapi kita tak nampak kuasa Allah. Sebab apa? Dia hanya tempuh, dia tak sentuh. Kalau sentuh ni sama-sama makhluk, kan? Contoh saya buat, tempuh tak sentuh. Okey, baik. Katakan saya nak angkat satu benda berat lah, meja. Meja ni katakan berat, saya nak angkat seorang tak boleh. Saya panggil kawan saya, kita angkat 2 orang. Sekarang saya seorang tak mampu nak angkat berat. Jadi kami berkongsi kuasa. Berpadu tenaga, angkat, boleh. Jadi itu panggil sentuh. Saya, Hashim dengan Ahmad, sentuh kuasa, kongsi kuasa, sama-sama kongsi seorang sikit, akhirnya angkat, boleh. Tapi Allah tidak sentuh kuasa makhluk. Kita tak sentuh kuasa Allah, kita tempuh. Macam kain tadi. Macam mana tuan-tuan nak faham? Maksudnya begini, tak faham? Maksudnya boleh. Maksudnya kita hanya kita tak sentuh kuasa Allah, tapi kita tempuh. Hujan turun itu sebenarnya dia dah tempuh kuasa Allah. Yakin itulah tempuh kuasa. Nanti akan datang bila kata bicarakan lebih lanjut, tuan-tuan akan faham tempuh dan tak sentuh ni. Tempuh tak bersentuh. Saya tempuh sikit. Tempuh tak bersentuh. Kita dengan sama-sama makhluk bertempuh kuasa, berkongsi kuasa. Allah tak pernah berkongsi kuasa dengan makhluk. Tolonglah. Allah tak pernah kongsi kuasa dengan makhluk. Baca surah Al-Anfal ayat 17. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Bukan kau Muhammad yang membunuh, tak kalau kau membunuh, tapi Allah yang membunuh. Bukan kau Muhammad yang melempar, tak kalau kau melempar, tapi Allah yang melempar. Itu ayat Quran, tuan-tuan, dengan maksud yang begitu rupa. Kalau tuan-tuan kita baca, Tuhan cakap bukan Muhammad yang bunuh, tapi Allah. Kita nampak Nabi Muhammad yang panah musuh. Mana ada Allah turun? Kalau kita nak faham lagu tu macam mana tu? Nak faham? Sebenarnya di situ Tuhan Allah Ta'ala satu lagi lempar. Bukan Muhammad yang melempar. Kita lempar macam ni kan? Allah yang lempar. Sampai lempar apa Tuhan buat ni? Lalu lempar Muhammad lah. Makhluk kan? Sebenarnya tempuh kuasa. Perbuatan Muhammad, perbuatan Nabi sedang tempuh kuasa Allah. Bukan sentuh. Nampak zahir Rasulullah buat. Tapi tak sentuh dengan kuasa Allah. Sebab dia tempuh. Macam tadi saya kata lembut kain dengan diri kain lah. Kita pegang kena diri kain tapi tak kena lembut. Maksudnya makhluk menerima 2 kelakuan yang bukan dalam satu masa. Maksudnya sifat pertama dia bertepi. Okey, bertepi pegang. Bila bertepi dia tidak boleh menerima 2 kelakuan satu masa. Kalau saya terima hidup, saya tak boleh terima mati dalam masa yang sama tu dengan hidup. Kalau saya nak mati lepas ni, maksudnya selepas hidup, bolehlah mati. Atau Allah nak hidupkan balik pun, dah mati Allah hidupkan balik. Boleh, tak ada masalah. Cuma tak boleh terima hidup mati satu masa. Sebab apa? Sebab dia bertepi. Makhluk dia bertepi, tak boleh terima. Kan? Macam begitu. Kalau saya hidup, saya tak terima mati. Baik. Sekarang kita kata macam ni lah. Sekarang kita kata, ada duit tak ada duit? Sayang, tak ada duit lah. Sebab bagi tak ada duit? Kita kena fikir sebenarnya Allah Ta'ala yang uji kita dengan kekurangan wang. Allah tak bagi duit. Kan? Tapi pada zahir kita kata, macam mana tak ada duit? Ni kerja pun dah tak ada. Covid ni dah kena berhenti kerja. Nak menjaga pun, menjaga sikit-sikit. Adalah sikit-sikit duit. Itu asbab. Sebenarnya Allah sedang menguji kita. Bila kita ada duit, Allah bagi ada. Tempuh kuasa Allah. Bila tak ada duit,
tempuh kuasa Allah. Allah nak uji, bagi tak ada. Jadi sekarang bila kita terima, katakan tak ada duit. Tak ada duit. Kita nampak zahir tak ada duit lah. Kita tahu diri kita ada duit, tak ada duit. Tapi dari fikiran kita sebenarnya, bila benda tu tak ada, mesti dah tempuh kuasa Allah. Nak uji aku, bagi aku sabar. Yang kena buang kerja tu asbab. Allah nak uji sebab nak bagi syurga. Sebab dalam syurga manusia tak ada lapar. Sentiasa cukup. Sentiasa cukup, sentiasa lapar, nikmat, makan apa nak, minta apa semua ada. Tapi di dunia ni Allah uji dengan tak ada. Allah pun kata, kami akan menguji kamu dengan kesusahan, kekurangan harta benda, dengan kesempitan hidup, kekurangan harta, itu antara ujian Allah. Dalam Al-Quran dah terpampang, terjelas. Kita ambil faham, bila kita tak dapat sesuatu, kita nak satu tak dapat. Orang semua nak rupa cantik. Tapi bila dia lahir, dia kata, apa aku tak cantik? Cantik lah, orang tak cantik. Sebenarnya Allah Ta'ala yang takdirkan tak cantik. Sebab di syurga nak bagi lagi cantik pada orang yang cantik. Oh, siapa cantik di dunia, di akhirat dia tak berapa berseri lah. Jangan marah. Tapi kalau syukur pada Allah, Allah bagi ada. Tak uji dia dengan kesusahan. Orang yang tak ada duit ni, Allah uji kesusahan. Jadi bila berat sebelah, dia tempuh kuasa Allah. Sebab apa? Bila dia bertepi, tak ada tu bertepi. Bertepi. Ada pun bertepi. Kan tadi kita kata makhluk ni dia bertepi. Tepi kan? Katakan tak ada. Bila tak ada, maksudnya menunjukkan Allah Ta'ala yang mentakdirkan tak ada. Dia bertepi. Maksudnya, bila bertepi tak ada, Allah Ta'ala yang uji kita, bagi suruh kita sabar. Maksudnya begitu. Kan, bila asbab dia, mungkinlah tadi kita mungkin kena berhenti kerja, tak ada peluang meniaga. Sekarang ni kalau kedai pun kita maklum bahawa semua pakai bungkus, maksudnya tak boleh jual terbuka. Jadi restoran-restoran banyak yang tutup. Jadi selalu semua pendapatan daripada peniaga, daripada kedai makan. Tapi kadang-kadang macam ni mungkin kurang. Jadi kita dapat sikit. Jadi kita sabar. Sebab benda ni bila berat sebelah, dah tempuh kuasa Allah. Tempuh kuasa, macam tadi tempuh bukannya sentuh. Tempuh kuasa Allah nak uji kita, sabar. Bila kita tahu itu datang daripada Allah, kita jadi sabar. Jadi dengan ilmu tauhid berat sebelah ni, dua neraca ini, kita menjadikan kita seorang sabar. Kan, kita tak payah tengok orang, tengok diri kita. Kan, bila akan datang Allah al-murah dengan rezeki, ada pula semua rezeki yang mana, alhamdulillah Allah juga tempuh kuasa dia, bagi balik rezeki kita, dapat balik rezeki kita macam mana sebelum ni. Kita kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kan tuan-tuan, dengan pemahaman ilmu tauhid, tanda beza iaitu dua sifat bertepi dan tak menerima dua kelakuan satu masa, duk berat sebelah, memberi kita satu kelegaan dalam fikiran kita. Kita proses, akhirnya mengatakan ini semua atas izin Allah, takdir Allah yang nak menguji kita. Akhirnya hati kita akan jadi tenang, hati kita akan redha dengan ujian Allah ini. Kita tak ada berprasangka buruk pada Allah. Sebab apa? Hidup di dunia ni tak lama tuan-tuan, sekejap. Kalau orang katakan, kalau kata satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun atau 10,000 tahun di dunia, kita hidup atas dunia tak sampai 2 jam lebih je ikut masa akhirat. Tapi jangan kita buat salah langkah. Di dalam masa 2 jam, 3 jam ni kita tersalah langkah, tersalah anggap pada Allah, berprasangka buruk. Itu menyebabkan kita merana di akhirat. Biar kita kat sini kita susah sikit, tak apa. Siapa yang Tuhan kata sendiri, adakah kamu nak masuk syurga aku ni dengan senang lenang? Tak. Kamu akan diuji seperti mana aku menguji generasi orang terdahulu daripada kamu. Nabi Rasul diuji. Ya Allah, kalau kita tengok ujian mereka lagi dahsyat-dahsyat. Kena Nabi Ibrahim kena sembelih anak, kena bakar api. Maksud Rasulullah, tengoklah ujian dia bertimpa-timpa sampai Rasulullah ni ke sana ke sini pada hijrah, orang nak bunuh baling batu. Nabi-nabi lain kita tengoklah ujian. Kita tak tahulah. Kalau kita nak baca begitu kita tahu. Tapi yang kita tahu, tanpa ujian tak boleh masuk syurga. Sebab tu kita sekarang ni bila kata Allah uji kita, setakat contoh macam COVID-19, ini satu ujian Allah. Makhluk jenis jauhar,
Apa kuasa dia? Apa dia boleh buat virus tu? Tak ada kuasa. Dia asbab je. Allah nak menguji kita dengan virus COVID-19. Sekarang ni ada pula varian ke apa. Biar pi lah. Berapa puluh kali varian pun kita dia tak kisah sebab benda tu asbab. Ada orang kata konspirasi. Kita nak kata kat dia. 10,000 konspirasi ke? Kan? Dia duduk dalam takluk kuasa siapa? Dia bertepi tak? Bertepi. Bila bertepi, siapa bagi jadi tempur kuasa siapa tu? Kuasa Allah. Allah nak uji kita dengan COVID-19. Kan? Nak uji kita. Tidak ada selain yang boleh menguji kita kecuali Allah. Nak uji kita dengan kesusahan COVID-19 Allah. Habis konspirasi itu cerita sama-sama dia lah. Sama-sama makhluk. Orang yang tak beriman ni dia boleh buat cerita. Buat apa lah kat dia? Dia nak buat ikut suka dia. Kita jangan terpengaruh. Kan? Okey, kalau kita kata, ini kajian konspirasi betul. Cina Yahudi buat. Dia tu siapa? Yahudi Cina siapa? Makhluk kan? Makhluk bertepi tak? Bertepi. Bila bertepi, tanda dia apa? Kena jadi kan? Bila kena jadi, dia tempur kuasa siapa? Kuasa Allah. Dia jadi begitu pun dengan izin kehendak Allah. Dia tak jadi sendiri. Oh, macam tu ya? Macam tu lah. Jadi sekarang ni kan tuan-tuan dan puan, kita nak pegang pada asas tauhid ini. Asas tauhid membeza ini supaya kita rasa lega dekat sini, kita rasa tenang dekat sini. Maksud fikiran kita kena clear dah. Maksud clear macam mana? Okay, katakanlah hari ni kita sihat. Bangun-bangun kita sihat. Alhamdulillah, syukur. Bangun tidur tadi kita hidup. Bila hidup kita tak mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa lakal nusyur. Syukur Allah hidupkan aku. Maksudnya hari ni bagi hidup, alhamdulillah. Bila hidup tak mati kan, dah tempur kuasa Allah. Tentu sehat pula, maksudnya tak sakit. Ada orang hidup tapi sakit, alhamdulillah. Yang kedua nikmat, terima kasih Allah bagi sihat sebab tempur kuasa dia. Kalau tak tempur kuasa tak jadi. Nanti kita akan bincang benda ni dalam siri keterusnya, tempuh tak sentuh. Saya akan perhalusi lagi. Pada kali ini saya sentuh sikit saja. Saya harap tuan-tuan kena dengar rakaman ini berkali-kali sampai tuan-tuan faham apa yang maksud tempuh tapi tak sentuh. Okey, sekarang ni sifat kedua makhluk, dia tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa kerana dia bertepi. Sekarang ni dia duk terima ada kerana tempur kuasa Allah. Dia terima tiada, tempur kuasa Allah bagi tak ada. Dia terima hidup kerana tempur kuasa Allah bagi hidup. Dia terima mati kerana dah tempur kuasa Allah. Allah nak kehendak mati. Dia terima macam tadi kata ada duit. Ada duit, Allah Ta'ala tempur kuasa dia bagi dia rezeki. Allah tak ada duit, Allah Ta'ala nak uji dia dengan kekurangan harta dan duit. Allah Ta'ala bila ada usaha-usaha sebagai sebab ada balik duit. Itu semua terserah pada Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat hormati sekalian, jadi dua sifat makhluk ni memainkan peranan sangat penting. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan kena faham bahawa setiap makhluk dia bertepi. Baik dia jirim, baik dia jisim, baik dia jauhar, baik dia jauhar firid. Dia bertepi. Bila dia bertepi, dia tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Apakah dua kelakuan itu? Contoh saya bagi tadi, ada dengan tiada. Hidup dengan mati. Ada lagi. Pandai dengan bodoh. Sihat dengan sakit. Ingat dengan lupa. Ingat lupa. Kita kalau ingat, kita tak lupa. Tak dikatakan lupa. Tapi kalau kita lupa, kita tak dikatakan ingat. Kan? Contohnya, kita lupa satu benda. Apa nama kawan kita? Tak ingat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Nama dia Ali. Ingatlah. Bila ingat, kita tak lupa lagi. Kita tak boleh terima ingat lupa satu masa. Tidak boleh berlaku ingat lupa satu masa. Sebab apa? Sebab fikiran kita bertepi. Dia bertepi. Tahu? Lepas tu bila kita lupa dalam semayang, kita kata subhanallah ya namu la yashur. Maksud Allah yang tidak lupa dan tak tidur. Allah tak lupa lah. Makhluk dia lupa. Allah macam mana Allah boleh tak lupa itu nanti kita cerita siri akan datang. Kenapa Allah tidak lupa? Kenapa Allah tidak mati? Allah hidup tapi dia tak mati. Allah ingat Allah hidup tak mati. Allah ada tapi dia tak berlaku tiada. Tidak ada dalam Quran pernah kata Allah mati. Ayat-ayat Quran kata Allah pun akan mati juga. Tak ada. Dia tiup sangka kalah dengan Allah mati. Tak. Allah Esa. Kenapa Allah hidup tak mati? Kenapa kita hidup akan mati?
Makhluk hidup akan mati. Malaikat tukang tiup tu pun mati juga. Israfil, Allah akhirnya dia tiup, matikan diri dia. Akhirnya dia tiup balik hidup dia. Hidup orang. Lepas tu hari kiamat lah. Kita hidup tak mati. Allah hidup tak mati. Allah ada tak dalam makan dengan tiada. Dalam Quran tak pernah cakap Allah itu tiada. Tak, dia tiada ada. Esa. Inilah tuan-tuan, sebenarnya ilmu tauhid yang kita cakap ini asas membeza, dipanggil tanda beza untuk mengenal Allah. Tapi kita kena kerjakan makhluk ni betul-betul. Kita kena proses makhluk, kita kena kaji makhluk, kita kena orang kata apa, perincikan makhluk betul-betul sampai kita faham makhluk. Lepas tu baru saya bawakan macam mana kita nak kenal Allah. Kan? Yang Tuhan kata laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai, aku tidak serupa dengan makhluk. Dalam Quran Tuhan bercakap dalam surah Syura, tak salah saya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah tidak serupa bagi segala sesuatu. Barulah kita boleh faham bila kita proses makhluk betul-betul dekat kepala kita ni. Selagi kita tak kenal makhluk, kita tak kaji makhluk, tak berfikir kejadian Allah ni sungguh-sungguh, maka kita susah nak kenal Allah. Susah. Kita bukan boleh kenal Allah dengan zikir, dengan tasbih, tak boleh tuan-tuan. Subhanallah semua 10,000, 20,000, berapa ratus ribu kali pun tak boleh kalau kita tak tahu tanda beza ni. Ya, sebab tu ilmu tauhid ini dipanggil tauhid asas. Semua dalam kalangan kita kena faham apa dimaksudkan tanda beza. Yang saya bawakan contoh sebentar tadi. Jadi lepas ni kita akan sambung lagi pada siri akan datang. Tapi sebelum tu bagi yang baru mengikuti rakaman video ini, bolehlah buka Facebook Hashim Abu Bakar. Yang sebelum ni tu siri ke-6, siri ke-5431, tuan-tuan tengok dari mula. Macam mana percakapan saya dengan izin Allah lah. Sampai ke siri yang ini baru dapat gambaran sedikit lah. Kalau tak faham, ulang balik. Sebab apa? Kita ambil sikit, belajar sikit demi sikit, tapi kita faham. Tu saya kata kita faham bahawa apa yang kita nak faham, Allah bagi faham. Jadi kesimpulannya, masa pun cukup tuan-tuan. Kesimpulannya begini tuan-tuan, pada hari ini saya bercerita tentang sifat kedua makhluk. Patutnya yang pertama macam biasalah, yang dulu-dulu kerana asbab masa tempat, makhluk baru alam mungkin, jirim jisim jual firid. Kemudian yang sifat pertama, makhluk tu bertepi. Saya cerita macam mana jirim tepi, jisim tepi, jual firid bertepi. Yang ke hari ini, dua sifat makhluk. Setiap yang bertepi, dia tidak boleh menerima dua kelakuan satu masa. Dia menerima salah satu-satu. Kenapa? Sebab dia bertepi. Tubuh dia tu bertepi, zat dia tu bertepi. Zat ni tubuh makhluk bertepi. Bila bertepi, maka dia terima salah satu-satu. Macam sekarang saya sedang hidup. Jadi bertepi ni. Maksudnya saya tak terima mati. Siapa yang memberatkan saya hidup? Saya cakap je Allah. Fikiran saya kata, terfikir Allah bagi hidup. Bila saya tengok saya hidup, alhamdulillah. Bila saya depan cermin, alhamdulillah. Kenapa cakap masya Allah? Allah yang menghidupkan ni sekarang tak nampak ke? Allah yang menggerakkan kita berjalan, menyihatkan kita, tak nampak ke Allah bagi sihat? Itu vitamin. Itu semua asbab tuan. Asbab. Janganlah sampai kita duduk tahap tu lagi. Duduk nampak asbab tu macam menghantui diri kita. Kalau tak ada benda tu, mati laku. Kalau tak kerana ubat ni, habis laku mati. Jangan begitu. Peringkat ni dah tak boleh begitu dah. Kita kena nampak Allah dulu. Itu semua asbab. Kan? Jadi tuan-tuan buatlah amalan ini sikit demi sikit. Insya-Allah bila kita semua Allah makhluk sebagai asbab, maka Tuhan tak lokek nak campakkan kebesaran dalam hati kita. Bila kebesaran Allah dah masuk dalam hati kita, kita tahu langit tinggi rendah. Kita tahu bila kita tengok saja depan kita sesuatu, kita dah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru kita nampak makhluk tu asbab. Ini semua asbab Allah yang buat. Ini bukan cakap main-main. Maksudnya tu Tuhan kata tidak ada sesuatu pun yang ada di langit mahupun di bumi yang boleh aku muatkan kebesaran zatku kecuali hati hamba-hamba aku yang lunak dan tenang. Macam mana hati kita jadi tenang? Bila kita nampak semua Allah buat, makhluk asbab, maka hati jadi tenang. Tengok keburukan Allah, sebenarnya Allah yang menguji kita dengan keburukan. Allah nak uji, sabar. Kita pun tak marah orang tu balik.
tenang, suasana tenang kan, tenang. Bila kita tengok satu kelebihan, Allah longgarkan harta benda kepada kita, duit ringgit banyak pada kita, kita tak kelang kabut, kita tak taksub, kita tak sampai lupa diri. Tak apa kita nampak banyak kan, bertepi kena banyak kan, sebenarnya Allah Ta'ala yang tempuh kuasa dia tu jadi banyak. Allah Ta'ala yang tempuh kuasa jadi banyak. Allah nak uji kita. Alhamdulillah, Masya Allah, kena buat infak ni, sedekah ke apa ke, bagi orang miskin sedikit. Jadi kita tenang, kita tak lupa diri, jadi sombong, riak, mentang-mentang lah pangkat besar, Allah, jalan pun dah lagak kan? Maksudnya tak kena kawan-kawan dia tak kenal lah. Allah, janganlah buat malu je kan? Maksudnya lagi tinggi pangkat kita, patut lagi merendah diri. Macam orang Melayu kata kan, padi semakin berisi semakin tunduk kan. Maksudnya begitu, jangan macam lalang kan, dia asyik tinggi je, makin tinggi pangkat makin tunduk. Sebab apa? Dia nampak yang tinggi, yang rendah, yang tinggi banyak semua tempuh kuasa Allah, tak dengan izin Allah tak jadi. Maka dia kata, Allah, apalah daripada saya ni tak ada apa satu, semua Allah bagi saya asbab. Bila begitu tuan-tuan, Allah Ta'ala tak lokek, dia campak kebesaran dalam hati kita. Kita rasa, ya Allah, seronoklah kita kawan dengan Allah. Dia kata, mari kita berkawan dengan Allah. Kita buat baik dengan Tuhan. Kawan dengan Allah lagi best. Kawan dengan orang ni best jugalah. Tapi kawan dengan Allah sampai akhirat. Kalau kita ada kancing dengan Tuhan, kan? Langkah bergaya kita masuk alam barzakh dengan langkah penuh gaya. Seronok, gembira nak masuk. Malaikat maut datang nak ambil nyawa. Alah, kau lambat datang cepat lagi baguslah kan. Maksudnya begitu kan. Ini maksudnya kita sekarang tuan-tuan dan perempuan, saya rasa itu cukup sekadar kali ini sebagai kesimpulannya. Terima kasihlah kepada yang menonton secara live Facebook pada begini. Ada adik-beradik, saudara mara, cucu pun ada. Jadi maksudnya apa, jadi pada kawan-kawan, cikgu-cikgu sekolah saya lama, sekolah Munshi, dan juga rakan taulan, semoga perbincangan kita pagi ini, bukan saya niat nak mengajar, tapi kita lebih berkongsi, insya-Allah dengan izin Allah beri kefahaman kepada diri saya dan juga pada tuan-tuan dan perempuan. Kita boleh nak kenal Allah sedikit demi sedikit dengan cara yang paling mudah dan santai. Maksudnya walaupun saya cakap biasa saja, maksudnya, tapi saya harap tuan-tuan boleh faham apa yang saya nak cakapkan ni. Akhirnya bila faham, alhamdulillah, nanti Allah bagi kefahaman, Allah bagi, bukan saya yang bagi. Saya asbab tuan-tuan. Tu kena tengok. Bila kata faham lawan dia tak faham, kendak lawan dia tak kendak. Bila kendak, tempuh kuasa Allah. Allah kuasa hanya Allah yang ada. Makhluk tak ada kuasa. Tak ada siapa pun makhluk yang boleh memahamkan orang. Tak ada. Tanpa izin Allah tak boleh tuan-tuan. Tu kita bila faham dua neraca ini, makhluk bila dia bertepi, dia tak boleh terima dua kelakuan semasa. Bila dia dapat elok, dapat sempurna, alhamdulillah, jangan lupa alhamdulillah tu. Maksud Allah yang bagi faham atas sebab makhluk. Bila tak dapat, Masya Allah, Allah Ta'ala uji kita tak dapat. Allah nak uji kita, sabar. Lepas tu dalam kitab hikam, orang mengaji hikam, orang kata kalau seseorang bagi satu pada kamu tak nampak yang beritahu Allah, kamu syirik ketika itu juga. Siapa yang tak nampak Allah memberi ketika itu, dia syirik ketika itu. Bila seseorang bagi itu pada kamu, kamu tak nampak yang beritahu Allah, kamu syirik ketika itu. Betul. Ni hadis Nabi. Memang patut dia syirik. Patut nampak Allah dah. Kenapa tak nampak lagi? Dia nampak orang bagi. Kan? Nampak Allah dah sebenarnya. Allah yang bagi tu asbab orang. Tak ada. Usaha-usaha tak ada. Jangan mengamuk. Jangan pandai baran. Geram. Jangan. Allah Ta'ala nak uji dengan bagi tak ada. Allah nak uji bagi tak ada. Jadi nak uji bagi tak ada. Sabar. Allah nak uji. Takkan kita nak marah kat Tuhan. Nak marah kat Allah. Selama ni Allah bagi mata boleh melihat ni. Suka pula. Telinga melengah. Awak suka. Bagi tekak ni boleh rasa makan sedap, itu pun dah cukup nikmat Allah, dah cukup, terima kasih dah. Ni sekadar Allah nak uji sikit je, nak uji ketika di dunia susah, sebab nak bagi syurga tu. Syurga tu punya besar punya nikmat, ni layak nak masuk syurga. Tapi kita macam-macam perangai dia. Tapi kita sabar tu bagus. Maksudnya sabar, tapi jangan sampai kita mencerca Tuhan, berprasangka buruk pada Allah. Ada yang maki hamum, orang tak beriman lagi lah, dia kata tak ada Tuhan, tak apa, astagfirullahaladzim. Ini jangan kita buat, putus asa tu jangan.
Putus asa jangan. Patutnya kita boleh motivasi diri kita sendiri dah. Tak payah orang lain motivasi. Bila kita ada ilmu tauhid ni, dia sendiri jadi termotivasi. Bila kita ada ilmu tauhid ni belajar ilmu tauhid ni, tanda beza ni, dua neraca ni dengan tepi dan berbagai-bagai tadi yang saya ajar sebelum ni, dia jadi boleh motivasi diri kita sendiri. Tak perlu panggil orang. Contoh kita tertekan sekarang hidup ni COVID-19, awak jadi ni, awak nak makan tak ada ni. Apa tu? Susah ni sebenarnya. Bila-bila tak ada. Dulu tak macam ni. Dulu tak ada. Sekarang tak ada. Bila tak ada ni dah berat sebelah. Siapa bagi berat sebelah? Kuasa siapa? Kuasa Allah duk tempuh sampai jadi tak ada. Sebab apa? Tuhan nak bagi syurga. Tuhan kata setitis derita yang melanda kamu ketika di dunia, segunung kurniaan aku di akhirat. Kamu akan dapat balik apa yang kamu hilang itu. Kita kalau dengar ni kita rasa kita rasa tak sabar. Kita rasa macam tak patut aku marah Tuhan. Tak patut. Sepatutnya Allah nak uji kita reda je. Anak yang tak sempurna, anak cacat, OKU semua, kita rasa, kenapa anak aku tak macam anak orang? Jangan baca macam tu. Bagian kita. Bagi orang. Tuhan kata, aku tak akan uji seorang manusia kecuali yang sanggup. Yang ia sanggup menghadapi. Tuhan dah set dah. Dah tentukan di azali, ujian ni layak bagi orang ni. Ujian ni layak bagi orang ni. Dia dah tahu orang ni akan layak. Itu kita tengok, dia ni anak 3 orang dengan TB3 bersama mu tu semua cacat-cacat. Kalau aku jadi mak ayah dia macam mana aku nak bela? Macam tak sanggup kita kata tak sanggup, tapi mak ayah dia Allah bagi kesanggupan. Sebab apa? Allah nak uji orang-orang yang dah dipilih untuk layak menerima ujian sebab nak letak dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekadar itu. Jadi jazakallahu khairan katsira kepada yang mengikuti rakaman video ini. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri akan datang. Jadi kita sama-sama berdoa semoga Allah Ta'ala memberi kita mudahkan kita untuk faham ilmu tauhid. Tapi tuan-tuan, kalau rasa yang tak faham tu, tuan-tuan ulang balik rakaman video dan doa pada Allah Ta'ala, fahamkan aku lah ya Allah ilmu tauhid ni supaya aku dapat mendekatkan diri kepadamu, mengenalmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, doakan begitu supaya Allah Ta'ala beri pilih kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Engkau berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang cerdas. Kau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan lidah kami, daripada kejahatan hati kami, daripada kejahatan cita-cita kami. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah Tuhan kami, Kau jauhkan kami ya Allah daripada penyakit berjangkit, sopak, gila dan juga kusta ya Allah. Selamatkanlah umat ni ya Allah. Selamatkanlah umat ni ya Allah. Berikanlah kami ketahanan ya Allah. Hati kami untuk bersabar atas ujian-Mu ya Allah. Allah lah maha berkuasa lagi maha bijaksana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Mohon maaf atas salah tutur kata, terkasar bahasa yang tak perasan. Jadi kita berjumpa lagi sila akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اهدنا الصراط المستقيم